Sejahtera semua, selamat datang ke channel Pels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu ataupun dengan berita ataupun kabar yang menyatakan Muhyiddin Yassin mengundurkan diri sebagai Presiden Bersatu. Dan pada akhirnya tidak dapat dinafikan ramai kepimpinan Bersatu yang mahu Muhyiddin Yassin kekal menjadi Presiden Bersatu. Nah, mungkin juga di dalam Bersatu ini terdapat beberapa camp. Rasanya ada camp Muhyiddin dan juga mungkin ada juga camp Hamzah. Bukankah dengan penarikan balik Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri, penarikan balik beliau, dan akhirnya beliau tetap akan menjadi Presiden Bersatu pada pemilihan akan datang, bukankah ini satu kekecewaan bagi camp Hamzah, bagi pemimpin ataupun bagi siapa-siapa saja pihak yang menyokong Hamzah untuk menerajui Bersatu, menjadi pemimpin baru untuk membawa pembaharuan kepada Bersatu. Tetapi semua itu tidak tercapai kerana Hamzah Zainuddin sekali lagi gagal untuk menjadi Presiden Bersatu. Disebabkan Muhyiddin Yassin sudah mengumumkan akan menarik balik kenyataan bahwa beliau akan mengundurkan diri. Kita boleh cakap mungkin kalau ada penjualan tiket bagi menjadi Presiden Bersatu, tiket sudah sold out. Nah, seperti di dalam satu ulasan daripada Syahabuddin Husin, berkaitan dengan tajuk ini, bila Bersatu tolak hasrat Mahyadin untuk berundur, maka sadakalahul azim sajalah buat Hamzah. Dalam artikel ini ataupun ulasan daripada Syahabuddin pada 25 November, lepas solat Jumaat semalam, tidak lama selepas Mahyadin mengumumkan hasrat mahu berundur dan tidak lagi mempertahankan jawatan Presiden Bersatu pada pemilihan akan datang, saya tiba-tiba diberikan suatu maklumat bahwa semua itu hanya sandiwara. Kata pemberi maklumat itu, tindakan Mahyadin itu bukan keputusan yang jujur. Sebaliknya, bertujuan untuk mendapatkan simpati para perwakilan. Seterusnya membolehkan beliau terus kekal memimpin Bersatu. Untuk meyakinkan saya, pemberi maklumat itu menambah, dalam ucapan perwakilan nanti, pasti akan kedengaran desakan dan rayuan agar Mahyadin menarik balik keputusan itu. Akhirnya dalam ucapan Muhyiddin, kononnya setelah mengambil kira desakan dan rayuan perwakilan, maka beliau setuju untuk menarik balik keputusan itu. Artinya, beliau ada lesen besar untuk terus mempertahankan jawatan. Disebabkan itulah, saya tidak menulis apa-apa mengenai keputusan Mahyadin, enggan mempertahankan lagi jawatannya, kerana ingin menunggu perkembangan selanjutnya berdasarkan maklumat yang saya terima menurut Syahabuddin. Rupa-rupanya tidak perlu menunggu sehingga ucapan penutup, kesudahan jalan cerita sandiwara telah pun berakhir lebih awal daripada yang dijangkakan. Hanya berdasarkan ucapan beberapa perwakilan yang merayu Mahyadin menimbang semula keputusannya, petang semalam, tiba-tiba telah diadakan mesyuarat khas MPT Bersatu. Dipengerusikan Timbalan Presiden Bersatu, Peja, mesyuarat khas, dan tergempar Bersatu mengambil keputusan menolak keinginan Mahyadin. MPT sebulat suara berpendirian bahwa kepimpinan Mahyadin masih diperlukan oleh parti dan negara, kata Hamzah Zainuddin, yang sebelum ini diura-urakan mahu melawan Mahyadin dalam pemilihan parti tahun depan. Dengan itu, tersenyum lebarlah Mahyadin kerana sandiwaranya bukan saja berjaya dipentaskan, bahkan tiket telah sold out lebih awal. Dalam perkembangan terbaru menyusul keputusan mesyuarat khas, Perhimpunan Agung Bersatu turut membuat ketetapan sebulat suara menolak hasrat Mahyadin daripada melepaskan jawatannya pada pemilihan tahun depan.
Juga ditolak ialah usaha mencari pengganti bagi jawatan Presiden Bersatu sebagaimana disuarakan Mahyadin. Senang cerita, kekal dan menang tidak bertanding, lagilah Mahyadin sebagai Presiden Bersatu. Dalam masa yang sama, musnahlah impian Amzah untuk mengambil alih keteraju kepimpinan Bersatu, dan paling kecewa dalam hal ini tentulah para penyokong ketua pembangkang. Bersama mandat untuk kekal lagi mengetuai Bersatu, kiranya selepas ini terdengar apa-apa usaha daripada Hamzah untuk bertanding juga pada pemilihan tahun depan, silap-silap jawatan Setiausaha Agung yang sekarang disandangnya pun akan segera dilucutkan, menurut ulasan daripada Syahbudin. Apa komen Anda? Teruskan bersama dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, baru-baru ini saya ada membuat satu ulasan di dalam satu video. Ini adalah berkaitan dengan case saman di antara Mahathir dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru-baru ini juga keputusan mahkamah yang menolak Tun Mahathir sudah menjadi satu kemenangan terawal untuk Anwar Ibrahim. Ada juga yang kata di dalam komen sebelum ini, lebih baik Datuk Seri Anwar Ibrahim saman balik Tun Mahathir. Nah, di dalam ulasan yang saya buat itu mungkin benar juga. Bagaimana kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyaman bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad? Ada juga kata sebelum ini, Mahathir ini seorang penyakau. Selama 22 tahun menjadi pemimpin, beliau banyak curi duit rakyat, banyak menyakau sana sini demi kroni dan keluarga, demi memperkayakan kroni dan keluarga. Bahkan di dalam ucapan yang mengaitkan kes mahkamah di antara Mahathir dan Anwar, di dalam ucapan Anwar Ibrahim sebelum ini menjadi satu sebab di mana melibatkan antara Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim. Bukan lagi cerita kedai kopi, tetapi akhirnya akan menyelesaikan perkara ini di mahkamah. Dengan ucapan Anwar yang tidak menyebut nama Tun Mahathir, tetapi berkata ada pemimpin yang memperkayakan kroni dan diri, serta keluarga. Akhirnya Mahathir merasakan perkara itu, seolah-olah ucapan itu dikeluarkan oleh Anwar adalah khas untuk Tun Mahathir, ditujukan kepada Tun Mahathir. Dan akhirnya Mahathir membawa cerita ini ke arah lebih serius, bukan lagi cerita kedai kopi. Nah, saudara-saudara, di dalam ulasan video yang saya buat sebelum ini, terdapat komen yang menyatakan, saman ambil balik uang rakyat yang telah dicuri. Komen kedua pula menyatakan, kalau betul Mahathir disaman RM 1 bilion, kurang. Sepatutnya saman RM 10 bilion. Sebab dia ada banyak yang disakau. Nah, berapa banyakkah jumlah yang Mahathir sudah sakau sebelum ini? Itu menjadi persoalan. Saya menghormati, saya respect Tun Mahathir sebagai negarawan, sebagai bekas Perdana Menteri. Tapi saudara-saudara, sudah pasti ada yang tidak menyokong juga kepimpinan Tun Mahathir. Persoalannya, berapa banyakkah yang sudah disakau? Berapa banyakkah yang sudah diambil oleh Tun Mahathir? Adakah berbilion-bilion, beratusan juta di bawah katil Mahathir, di bilik rahasianya ataupun di mana-mana? Nah, semua itu menjadi persoalan. Tapi kalau benar memang Mahathir pernah menyakau duit rakyat, sudah pasti Mahathir perlu dikenakan tindakan undang-undang. Mungkin beliau patut disaman, mungkin juga dipenjara sekiranya, berisiko di penjara sekiranya dapat disabitkan bersalah. Nah, saudara-saudara, komen itu membuatkan saya tertanya-tanya, berapa banyakkah Tun Mahathir pernah sakau sebelum ini? Saudara yang mau dihormati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.